Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Alia binti Makta. Nombor matrik saya ialah 34 DDT 20F2007. So, pada hari ini saya akan menerangkan tentang sinopsis Lieutenant Adena Wirabangsa. Karya penulisan ini mengisahkan tentang Adnan yang merupakan watak utama. Beliau yang dilahirkan di Sungai Ramal, Selangor, hidup di dalam suasana kemiskinan kampung. Kehidupan mereka bergantung kepada hasil sawah padi dan kebun getah yang cukup makan sahaja. Adnan dibesarkan oleh kedua ibu dan bapanya, iaitu Pak Saidi dan Mak Mila. Adnan yang merupakan anak sulung mempunyai dua adik-beradik, iaitu Ahmad dan Amarullah. Watak utama novel ini mempunyai nilai kerajinan dan taat kepada perintah orang tuanya. Sejak usia 10 tahun, beliau membantu orang tuanya di kebun getah setiap pagi. Moyang kepada Pak Saidi adalah orang buruan Inggeris, maka beliau sengaja merahsiakan keturunan pahlawannya kepada Khuatis di buru. Semangat patriotik itu dilihat diwarisi oleh Adnan. Pak Saidi tidak mahu anak-anaknya mewarisi pekerjaannya di kampung. Justeru beliau memiliki keazaman untuk memastikan masa depan anak-anaknya lebih baik. Pak Saidi sedar hanya dengan ilmu pengetahuan, anak-anaknya boleh menambah bakti kepada agama, bangsa dan tanah air. Beliau berhasrat mahu menghantar anak-anaknya ke sekolah aliran Inggeris, tetapi mendapat tentangan orang kampung kerana risau akan dipengaruhi anasir yang tidak diinginkan. Adnan telah dihantar untuk bersekolah di sebuah sekolah aliran Inggeris dan menjadi seorang pelajar yang disegani oleh rakan-rakan serta guru kerana sikapnya yang rajin dan pintar. Setelah tamat persekolahan, beliau menjadi guru pelatih di Sekolah Melayu Sungai Ramal. Namun, bidang perguruan bukanlah minatnya. Sebaliknya, cita-cita Adnan adalah untuk menjadi seorang askar. Tersebar berita tentera British ingin menubuhkan askar Melayu yang terdiri daripada anak-anak Melayu. Selepas mendapat restu ayah dan ibunya, Adnan serta beberapa pemuda kampungnya menyertai latihan ketenteraan di Port Dickson. Dengan kesungguhannya menjalani latihan ketenteraan, Adnan berjaya direkrut ke dalam pasukan askar Melayu. Beliau ditugaskan untuk ke Singapura, kemudian menerima kenaikan pangkat sebagai sarjan. Seterusnya terpilih untuk menyertai upacara pertabalan King George V di London. Tidak lama selepas itu, Adnan dinaikkan pangkat sebagai seorang lieutenant dan telah berkahwin dengan seorang guru di kampungnya bernama Sofia. Hasil perkahwinannya melahirkan 3 orang zuriat dan mereka menetap di Pasir Panjang, Singapura di kamp Regimen Askar Melayu. Apabila Perang Dunia Kedua mula berlaku, terdapat ural-ural bahawa Jepun akan menyerang Singapura. Lieutenant Adnan terpaksa menghantar isteri dan anak-anaknya pulang ke kampung mereka demi keselamatan keluarganya. Askar Jepun telah pun berjaya mendarat di Kelantan dan menyebabkan ramai askar Melayu tumpas dan terkorban. British juga tidak berjaya untuk menghalang pergerakan askar Jepun untuk mendarat di tanah Melayu pada ketika itu kerana aset ketenteraan seperti kapal perang telah diserang terlebih dahulu. Pihak British ketika itu yakin kubu pertahanannya di Singapura kebal daripada serangan askar Jepun. Namun, seramai 42 anggota Regimen Askar Melayu telah terkorban, termasuk Lieutenant Adnan yang berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Jepun berjaya menakluki Singapura, tetapi tidak lama setelah Amerika Syarikat mengebom pangkalan tentera Jepun di Hiroshima. British kembali memerintah tanah Melayu. Okey, itu sahaja sinopsis novel Lieutenant Adnan Wirabangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syabimi Hazlin binti Muhammad Rasdi. Nombor matrik 34 DDT 20F2018. Saya akan mengulas tentang tema dan plot bagi cerita Lieutenant Adnan. Tema cerita ini mengetengahkan tentang keberanian seorang anggota tentera berjuang mempertahankan negaranya daripada penjajahan orang asing, iaitu Lieutenant Adnan yang berjuang mempertahankan tanah airnya daripada penjajahan tentera Jepun. Untuk plot permulaan. Kehidupan semasa kecil Lieutenant Adnan di kampung ceritakan. Adnan mendapat pendidikan di sekolah Inggeris dan kemudian telah memilih untuk menyertai askar Melayu di Port Dickson. Adnan kemudian telah berkahwin dengan Sofia
dan mendapat 3 orang anak sebelum berlakunya Perang Dunia Kedua. Plot perkembangan. Jepun ingin menyerang tanah Melayu dan Singapura menjadi sasaran Jepun untuk menakluk. Lieutenant Adenan yang ditugaskan di Singapura menghantar isteri dan anak-anaknya pulang ke kampung. Jepun mula mendarat di Kota Baru, Kelantan. Lieutenant Adenan serta pasukannya mempertahankan Pasir Panjang dan Bukit Candu yang merupakan laluan ke depot penyimpanan peluru dan juga hospital tentera. Berlaku pertempuran yang menyebabkan pasukan Jepun berundur, tetapi mereka datang semula dengan bilangan tentera yang lebih ramai. Untuk klimaks, pertempuran di Bukit Candu antara askar Melayu dan askar Jepun semakin merunsingkan apabila askar Melayu kehabisan peluru. Tentera Jepun mara dan menumpaskan semua askar Melayu, manakala Lieutenant Adenan yang cedera parah telah ditawan. Tentera Jepun menggantung Lieutenant Adenan pada pokok ceri lalu ditikam bertubi-tubi oleh tentera Jepun dengan bayonet sehingga mayatnya hancur. Untuk plot pelarian, setelah berlaku pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun, penjajahan tentera Jepun telah tamat apabila mereka menyerah kalah untuk menamatkan Perang Dunia Kedua. Sofia yang merupakan isteri kepada Lieutenant Adenan berkhidmat semula sebagai guru dan berkahwin dengan seorang ustaz bernama Ridwan. Assalamualaikum, saya Tengku Nur Adlina Amali binti Tengku Hisham, nombor matrik 34DDD20F2022. Okey, untuk seterusnya saya akan sambung iaitu persoalan dalam cerita Lieutenant Adenan. Yang pertama adalah pengorbanan ketika menempuhi kehidupan. Contohnya, Pak Saidi dan Mak Minah merelakan Adenan menjadi askar sebagai menghormati cita-cita Adenan sejak kecil. Yang kedua adalah pandangan jauh seorang ketua keluarga. Contohnya, bagi Pak Saidi, anak-anak perlu dilengkapi ilmu pengetahuan kerana mereka bakal mentadbir negara ini pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah kebijaksanaan menggunakan taktik strategi peperangan. Contohnya, tentera Jepun bijak mengatur strategi peperangan apabila mengarahkan konvoinya berpecah kepada 3 pasukan untuk mengelirukan pihak musuh. Yang keempat adalah ketabahan seorang wanita menghadapi kematian orang tersayang. Contohnya, Sofia tabah menghadapi dugaan apabila kehilangan suami Lieutenant Adenan dan anaknya Fatimah yang berusia 7 bulan akibat demam panas. Yang kelima adalah tanggungjawab seorang bapa kepada keluarga. Contohnya, Pak Saidi bertanggungjawab menjaga keluarganya dengan bekerja keras di kebun getah dan di sawah. Dan yang keenam adalah keberanian dalam mempertahankan negara. Contohnya, Adenan seorang tentera yang berani dalam mempertahankan tanah air walaupun sudah ramai askar Melayu yang gugur dalam pertempuran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nik Nurul Huda, nombor pendaftaran 34DD20F2014 dan saya akan terangkan tentang pengajaran yang boleh diambil daripada kisah Lieutenant Adenan. Okey, so untuk pengajaran pertama, kita perlulah berani mempertahankan negara daripada penjajah agar masyarakat hidup lebih aman. Contohnya, keberanian Lieutenant Adenan dan askar Melayu ketika mempertahankan negara menjadi buah mulut pihak rakan dan juga pihak musuh. Pengajaran kedua, kita perlulah memiliki semangat cinta akan negara yang tinggi. Contohnya, perjuangan Lieutenant Adenan dan askar Melayu membuktikan mereka memiliki semangat cinta akan negara yang tinggi sehingga sanggup mengorbankan masa, tenaga dan juga darah sehingga titisan darah terakhir. Untuk pengajaran ketiga, kita perlulah memiliki kewawasan dan berpandangan jauh. Contohnya, Pak Said memilih sekolah beraliran Inggeris untuk ketiga-tiga anaknya iaitu Adenan, Ahmad, Amarullah kerana dia sedar bahawa banyak ilmu yang akan ditimpa sekiranya belajar di sekolah beraliran Inggeris. Untuk pengajaran yang terakhir, kita perlulah pasrah menerima ketentuan takdir. Contohnya, Pak Saidi dan Pak Milah yang pasrah kehilangan kedua orang anaknya yang telah mati dalam pertempuran dengan tentera Jepun kerana mempertahankan tanah air tercinta. So, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.